Namanya tidak asing lagi apabila menjadi wakil tunggal rantau Asia Tenggara menyertai misi Solidariti membawa mesej keamanan buat Palestin menerusi misi Women's Boat to Gaza ataupun WBG, anjuran Freedom Flotilla Coalition FFC 2 tahun lalu. Biarpun pernah melalui detik ditawan tentera Zionis selama 22 jam dalam penjara Israel, wanita ini tidak serik, malah masih aktif memperjuangkan nasib golongan kurang bernasib baik, terutamanya mangsa pelarian akibat peperangan di negara bergolak pada usianya yang kini mencecah 61 tahun. Diam tak diam sejak 19 tahun berada dalam dunia sukarelawan, ibu kepada 3 anak dan 6 cucu itu sudah menyertai lebih 20 misi kemanusiaan termasuk di Afghanistan, Palestin, Syria, Turki, Jordan, Kosovo, Bangladesh dan bencana di Pakistan, Aceh dan Maluku, hingga menerima beberapa pengiktirafan dalam negara dan antarabangsa. Ikuti perkongsian ahli pemegang amanah Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare yang juga penasihat agensi Rose to Rose Dr. Fauziah Muhammad Hassan dalam Cafe Ahad minggu ini. Alhamdulillah diberikan Allah SWT kesihatan dan juga kelapangan dan juga peluang dan juga sedikit kepakaran. Saya ingin sebenarnya share out ataupun berkongsi sama apa yang saya ada ni kepada orang-orang, terutamanya bagi orang-orang yang tidak mempunyai peluang ataupun kesenangan dalam kehidupan. Seperti mana saya baru-baru ini pergi ke Bangladesh, ke Kutub Palong refugee camp, di mana 800,000 orang manusia daripada Rohingya yang telah dihalau keluar daripada Rakhine duduk di sana sudah 8 bulan, dan kita lihat keadaan mereka sangatlah doa. Dan dengan sedikit kepakaran yang kita ada dan juga peluang yang kita ada, dapatlah kita meringankan sedikit bebanan mereka dan juga membawa sedikit senyuman walaupun untuk seketika masa. Berbeza pada saya pergi dalam bulan November, iaitu apabila mula-mula kekejaman ini berlaku, tidak ada seorang pun yang senyum kerana terlalu trauma dengan apa yang mereka telah lalui. Tetapi setelah 8 bulan, kehidupan tu macam terpaksa macam settle. Dan juga Alhamdulillah baru-baru ini MyCare telah memberi 50 buah rumah, di mana rumah tu saya melawatnya dan kita lihat adalah macam rumah. Maknanya ada simen, ada bilik tidur, ada ruang tamu dan juga ada dapur dan juga ada gas. Dan kita bagi solar panel di mana adalah elektrisiti yang dapat memberi kipas, jadi taklah panas apabila berada di rumah dan juga tidaklah gelap di malam hari kerana terdapatnya lampu. Bagi mereka selesa. Jadi malangnya kerana kekurangan dana, kita hanya dapat memberi kepada 50 orang, 50 keluarga sahaja buat masa ini. InsyaAllah dengan dana yang lebih, kita akan buat lebih banyak lagi shelter yang lebih baik, kerana ramai yang datang berjumpa dengan saya menunjukkan rumah mereka yang masih berdindingkan plastik dan masih berlantaikan tanah, mengharapkan yang kami juga dapat menolong dan memperbaiki rumah mereka, kerana dalam sebulan 2 lagi akan tiba musim monsun ataupun musim hujan. Jadi kita boleh imagine lah, boleh tahu bahawa tanah itu akan menjadi sangat lecak. Jadi kita boleh bayangkan lah, sekarang tidur atas tikar, atas tanah. Jadi kalau bila lecak benda tu, macam mana nak tidur? Dengan kesejukan, dengan kelecakan, dengan kegelapan, dengan segala daifnya. Jadi kita rakyat Malaysia yang hidupnya Alhamdulillah selesa, kalau boleh kita share lah apa yang kita ada dengan mereka yang tidak berada. Jadi itu saya rasa dengan zalim bagi saya yang mengetahui apa yang berlaku, tidak melakukan apa-apa untuk meringankan bebanan mereka. Dan kita tahu bahawa tanggungjawab ini akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi saya merasakan bahawa bila saya mati nanti, kalau Allah tanya, adalah mungkin jawapan yang saya dapat berikan.
saya selalu berdoa pada Allah SWT supaya melindungi saya daripada bersikap sombong ataupun riak dan sebagainya. Kerana salah satu sifat yang Allah sangat benci adalah orang yang sombong dan orang yang riak. Dan mereka mungkin orang yang riak dan orang benci, orang yang sombong ini mungkin tidak boleh masuk syurga. Jadi matlamat kita adalah masuk syurga, insya-Allah. Jadi saya sangat-sangat berdoa pada Allah supaya melindungi saya daripada itu. Kita bekerja selalu kena niatkan dan selalu kena ingatkan diri kita bahawa kita bekerja ini bukan untuk mendapat populariti. Hanya untuk memastikan yang saya dapat menjawab soalan apabila Allah tanya, insya-Allah. Dan kita harap, kita doa juga bahawa masyarakat juga mendoakan bahawa kita membuat ini adalah hanya untuk meringankan penderitaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak mempunyai peluang yang baik macam kita di Malaysia. Alhamdulillah, seorang tu tak boleh buat semua benda. Kita tahu banyak juga perkara-perkara yang berlaku di negara. Tetapi alhamdulillah, MyCare ataupun Humanitarian Care Malaysia mempunyai banyak cabang-cabang. Dan mungkin kita tidak dapat jangkau semua, tapi alhamdulillah Rose to Rose aktivis dapat memfokuskan aktiviti dalam negara kita dengan mengajar, street mengaji, iaitu dia mengajar anak-anak gelandangan untuk belajar mengaji baca Quran. Itu je fokus kita. Jadi di samping kita buat tu setiap minggu di taman jalan dekat Chowkit tu, dan adalah beberapa kanak-kanak yang sudah kita didik dengan baik, dan insya-Allah kita ingin menjadi mereka itu perubah kepada masyarakat gelandangan. Di samping itu ada juga beberapa ibu-ibu dari kaum Cina yang kita dapati bahawa mereka ni butuh huruf. Dan kita juga selain mengajar, tak ngaji-ngajilah kepada mereka kan. Jadi kita mengajar mereka untuk membaca. Sebab ilmu inilah kita panggil education is a game changer. Untuk merubah sesuatu masyarakat daripada kemiskinan dan kehinaan adalah ilmu. Jadi itu juga yang kita nak bawa kat Kota Palong, sebab ramai wanita Rohingya tidak illiterate, tidak tahu membaca. Jadi selain belajar mengaji, mengajar menjahit kepada orang Rohingya di Kota Palong, kita juga memastikan mereka yang datang belajar jahit itu belajar ilmu akidah, ilmu Islam, dan juga belajar membaca, insya-Allah. Sebab kita percaya untuk memberi empowerment kepada wanita ialah melalui kemahiran dan juga ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah permudahkan banyak kerja-kerja saya lah. Sebenarnya involvement saya dalam kemanusiaan bermula apabila anak saya dah agak besar. Masa dia kecil-kecil kita buat yang simple-simple je lah. Tetapi yang pergi ke mission ni apabila anak-anak saya dah besar dan boleh pergi kali. Alhamdulillah, saya rasa mereka dapat lihat apa yang kita lakukan. Dan juga mungkin memberi kesan kepada mereka juga untuk membantu setakat mana yang boleh. Dan kita merasakan bahawa kita kena percaya, yakin bahawa kita menolong orangnya, Allah akan menolong kita dengan baliklah apa yang kita buat. Dan kadang-kadang kita nampak juga bahawa kadang-kadang kita stuck dekat mana-mana, datang pertolongan Allah itu yang tidak disangka-sangkakan. Amaya ja'allahu makhraja. Orang yang bertakwa itu kadang-kadang pertolongan Allah datang dari sudut-sudut yang kita tidak sangka-sangka. Jadi itu yang saya percaya, dan tidak rugi sebenarnya kita meluangkan masa kita untuk menolong manusia, kerana saya berpegang kepada hadis yang mengatakan bahawa the best among you are those who are most beneficial to the mankind. Maknanya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang sangat bermanfaat kepada masyarakatnya. Masyarakatnya, tak semestilah masyarakat Muslim saja, masyarakat pada orang umum. Jadi itu yang saya nak pastikan di saya ni, dengan masa keperluan dan juga sokongan, dokongan yang kita ada, dan juga sedikit kepakaran, kita dapat pastikan yang diri kita ni sangat bermanfaat kepada manusia lain.
Alhamdulillah mereka redha dengan apa yang saya buat, dan saya katakan bahawa apa yang saya buat ni bukannya saya yang buat, tanpa dokongan kawan-kawan, society, keluarga, tak akan mungkin saya boleh sampai ke tahap ini. So kejayaan ataupun apa yang kami buat ni adalah sebenarnya saya representatif je. Sebenarnya orang yang belakang saya itulah yang menyebabkan misi-misi ataupun projek-projek yang kita lakukan ini berjaya, insya-Allah. Cabarannya sebab humanitarian crisis ni terlalu besar. Kita tengok dekat Gaza, kita tengok dekat Syria, kita tengok dekat Rohingya tu, belum lagi kita dekat Yaman, kita belum lagi involved dalam Central Africa. Juga di Southeast Asia pun ada, di Filipina dan sebagainya. Jadi saya selalu andaikan masalah kemanusiaan ini sebagai satu piece of pizza ke kek yang sangat besar, tak akan habis. Dan kita setiap orang, setiap NGO tak payah bergaduh-gaduh lah siapa yang banyak buat, siapa buat apa. Setiap orang ambil one bite. Dan semasa saya mula-mula pergi ke Kota Palong hari itu, saya tengok mungkin ribuan lah, panjang orang duduk nak minta bantuan. Dan kita bagi hanya kepada 500 keluarga. So saya cakap kepada seorang daripada NGO Bangladesh yang memberi blanket kepada 12,000 keluarga. Saya cakap dia, saya malu sebab saya hanya bagi kepada 500. Itu saja yang saya mampu ataupun organisasi saya mampu. Dia cakap, sister, little drops make an ocean. Maknanya kita jangan merasakan bantuan itu kecil, kerana bantuan yang kecil itulah yang akan membuat perubahan yang sangat besar. Jadi gitu juga saya menyeru kepada rakyat Malaysia, janganlah merasakan alah aku tak ada apa nak bagi. Walau RM1 pun, kalau 2 juta orang memberi RM1 sebulan, bukankah itu 2 juta ringgit sebulan untuk menolong sahabat-sahabat kita ataupun manusia-manusia yang tidak mempunyai peluang untuk hidup macam kita. Tidak semestinya, tapi cuma kita nak the breaking of the silence of the majority. Maknanya ramai yang diam, tak apalah, biarlah orang buat, ataupun aku nak buat apa, aku tak ada mampu. Kita nak break that mentality. Kita nak semua orang mengatakan bahawa aku boleh contribute walaupun sikit. Jadi maknanya kita tak apalah tunggulah dapat bonus, banyak duit pun bagi. Tak semestinya. Kan, kita dalam satu ayat Quran pun mengatakan bahawa orang-orang yang akan mendapat syurga ni adalah orang yang mensedekahkan ataupun menginfakkan harta ni dalam susah dan dalam senang. So maknanya tak semestinya bila kita senang je kita bagi, dalam susah pun kita bagi. Dan juga saya lihat orang-orang di Gaza mempraktikkan ini. Ada satu masa saya pergi ke Gaza dan pada waktu itu ada kebuluran di Somalia. Dan kita lihat orang Gaza tu dah susah duduk dalam penjara. Mereka juga membuat kutipan untuk menolong orang Somalia. So mereka mempraktikkan apa yang Al-Quran mengajar. Jadi tak semestinya nak tunggu kaya, nak tunggu senang, tak semestinya. Apa yang kita ada bagi, because kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah SWT. Alhamdulillah, sekarang ni kita fokus kalau bawa agensi Rose to Rose ialah empowerment of the women dengan children education. Terutama education anak-anak pelarian. They are the lost generation. Because kalau kita lihat anak-anak pelarian ni dia tidak diberi ilmu, pendidikan dan sebagainya, dan mereka akan menjadi satu generasi yang akan hilang kemampuan untuk membangun negara mereka jika mereka dapat balik ke tempat mereka kemudian. Jadi saya tidak mahu membuatkan generasi ini hilang, tapi kita mesti memberikan ilmu kepada mereka. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita sudah ada 7 women center, 2 di Gaza, 1 di Turki untuk pelarian Syria, 2 di dalam Syria itself untuk pelarian Syria, 1 di Kota Palong dan 1 di Malaysia untuk wanita-wanita Palestin yang ada di sini. So kita ada 7.
Dan alhamdulillah saya nampak di Syria itu banyak ya report-report yang diberikan kepada kita di mana kita mengajar mereka untuk membangun diri mereka, untuk membaiki diri dan juga ekonomi keluarga, dan insya-Allah mereka tu ingin pulang kepada negara mereka sendiri dan ingin membangun negara mereka insya-Allah dengan izin Allah lah. Jadi kita lihat bahawa macam juga di Kota Palong tu, selain daripada menjahit, kita juga membuat satu area untuk anak-anak bermain. Dan apa yang menyedihkan, saya ada bawa beberapa poster dari Malaysia, gambar-gambar binatang biasa. Dan apabila kita tanya budak-budak ini, tak tahu dia binatang hipopotamus, tak tahu ziraf, tak tahu. Amat terasa lah. Dan kita juga ada beli macam Lego lah, Lego yang besar-besar tu kan. Jadi bila kita keluarkan mainan itu, masing-masing anak itu ambil satu Lego, pegang. Jadi mereka tidak tahu apa sebenarnya benda tu nak buat, macam mana nak build. Jadi itu amat terkesan kepada saya. Jadi kita telah ajar buat rule, setiap 2 jam kita tukar supaya ramai kanak-kanak dapat boleh merasa permainan yang mereka tak pernah rasa. Jadi kita ajarlah macam ni buatnya. Dan kita ajar bagaimana nak bekerjasama, dan insya-Allah lah slowly. Semua tak boleh buat sekaligus, tapi insya-Allah itu yang kita harapkan, mendidik mereka dengan akhlak yang baik, sikap yang baik, positif dan sebagainya, insya-Allah. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia. Tanpa sokongan-dukungan mereka, kita tidak dapat melakukan projek-projek ini, dan mendoakan kami dan mendoakan supaya agar projek-projek ini berjaya. Jadi kita menyeru bahawa sokongan keuangan sangatlah penting, kerana sebagaimana saya katakan, kita menyokong mereka melalui dana, dan mereka sendirilah yang akan run projek itu. Macam kita ada memberi gaji kepada orang Rohingya yang menjadi guru untuk mengajar kepada orang Rohingya sendiri. Dia lari daripada Rakhine, suaminya kena tembak, jadi sekarang jadi vegetable, ada di Kota Palong, tak dapat bekerja, dia 5 anak dan dia ada skill ini untuk mengajar. Jadi kita memberi mereka saraan, dan dia insya-Allah dapat jaga ekonomi keluarga dia. Dan kepada yang kita tahu, ada juga aktiviti-aktiviti yang menyeludup wanita-wanita Rohingya untuk menjadi pelacuran dan sebagainya. Jadi kita ingin basmikan ataupun sekat, kita akan sekat, ingin menyekat aktiviti ini, supaya dengan memberi wanita ini kemahiran untuk bangun diri sendiri dan juga bangun keluarga, insya-Allah. Saya dah nampak banyak kedai-kedai kecil-kecil dah dia developkan, sebab dia macam nak settle kat situ. Nak balik memang tak akan pulang, dia orang tak akan pulang kerana security tidak dijamin di Rakhine. Jadi mereka telah membuka kedai-kedai kecil-kecil, jual buah-buahan dan sebagainya. Dan satu lagi yang saya dalam fikiran saya ialah kita nak suruh dia jahit dan kita beli. Dan kita bagikan macam uniform sekolah, kan budak-budak sana banyak bogil. So bagilah baju-baju tu, makna macam itulah, makna kita tapi kena sponsor jugalah. Suruh dia jahit, kita beli barang tu, kita bagi balik kepada masyarakat Rohingya.